Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa alah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nata'allama ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلاة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita dalam tajuk qada di antara makhluk, iaitu hukuman keadilan Allah Ta'ala di akhirat nanti sesama makhluk. Disebut sesama makhluk di antara makhluk berarti bukan hanya sesama manusia. Binatang-binatang pun akan diadili oleh Allah Ta'ala juga apa yang mereka lakukan di masa hidup dulu. Seperti hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang kambing yang bertanduk akan dijadikan dia kambing yang lemah di akhirat nanti. Kambing yang lemah kat dunia dulu asyik kena buli je, di akhirat akan jadi kambing yang kuat, ada tanduk dia. Maka dia balas balik. Kalau dulu dia kena buli berapa kali, maka dia akan balas sebanyak tu juga. Balas semula. Allah izinkan balas semula di akhirat. Tapi akhirnya mereka akan jadi tanah. Dan gitulah riwayat hidup mereka. Takat tu je lah. Tidak ada syurga maupun tidak ada neraka untuk mereka. Tapi ada binatang yang ahli syurga, binatang yang mulia dimasukkan ke dalam syurga, seperti unta Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ada kisah dia panjang lah. Ala kulli hal, kita tengok tajuk ni berkaitan dengan hukuman yang Allah adili semula. Lebih khusus berkaitan dengan sekitar hadis tentang hadis muflis. Kita lebih kenal dengan hadis tersebut. Tajuknya hadis muflis. Apa hadis muflis? Yang Nabi tanya, kamu tahu tentang muflis? Muflis adalah orang yang semasa hidup penuh dengan amalan-amalan dia. Sembahyang lengkap, puasa, zakat, semua amalan wajib dia buat, amalan sunat pun dia buat. Tapi di akhirat nanti ada je orang yang dia tak tunaikan hak akan datang tuntut. Orang yang dia tak sempurnakan janji ataupun hutang, tak bayar, berkaitan harta dan sebagainya, akan datang tuntut. Akhirnya dia menanggung dosa orang tu bila dia pahalanya sudah habis. Bayar, tolak, habis pahala, maka dia mengumpul pula dosa-dosa orang. Akhirnya Nabi kata faturiha finnar, sehingga dia dicampak, thumma turiha finnar, kemudian dia dihumban, dicampak ke dalam neraka, walaupun dulu dunia penuh dengan amalan. Tetapi yang terakhir daripada hadis muflis, bagaimana orang yang dituntut akan dapat dipimpin oleh orang yang menuntut. Didakwa, orang yang didakwa dipimpin oleh orang yang mendakwa masuk syurga. Dipimpin masuk syurga. Iaitu bila dia datang tuntut pada si fulan tersebut, mungkin hak tu hak ini, tetapi Allah tawarkan pada dia. Kerana Allah sayang pada yang didakwa ni, Allah nak selamatkan dia. Maka
Allah tawarkan kepada yang pendakwa, tengok kamu di sana istana syurga dan sebagainya, dia pun nak, dia tanya siapa punya. Allah kata itu untuk orang yang boleh membayar bayarannya, dia boleh masuk. Apa bayarannya? Kata dijawab, bayarannya adalah kemaafan. Engkau maaf dia, engkau tak payah tuntut, maafkan, maaf, selesailah, kau boleh masuk. Maka dia kata, kalau punya tu aku maafkan dia, aku tak nak tuntut. Tadi kau nak pahala ke ataupun nak beri kemaafan, tak nak pahala? Tak payahlah, aku nak maaf je, nak beri kemaafan. Akhirnya Allah berfirman, engkau pimpinlah dia bersama-sama ke dalam syurga. Kita tengok sambungan kita muka surat 324 kan. Perenggan ni, ini merupakan peringatan bahawa perkara ini hanya diperoleh dengan cara berakhlak dengan akhlak Allah, yakni akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni setelah bab kemaafan tadi, maaf masuk dapat syurga tadi. Dia apa ni, huraian daripada pengarang kita ni, dia kata ini dapat masuk syurga dua-dua ni adalah hanya akhlak Allah, akhlak Islam, akhlak Nabi SAW. Memang akhlak kemaafan ni satu benda yang paling utama, apa ni, kriteria yang paling utama, paling besar untuk masuk dalam syurga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran yang kita sebut dulu, Allah hanya sebut 3-4 sifat sahaja, cukup untuk modal dia masuk ke dalam syurga, menjadi orang yang bertakwa. Nampak orang ni bertakwa kalau ada beberapa ciri ni. Kalau dia bertakwa, sah jalannya ke syurga. Yang pertama, banyak minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin. Pertama sekali, sentiasa minta ampun dengan Allah. Sehingga Nabi kata, untung orang yang banyak minta ampun, beristighfar, dalam buku catatan amal dia. Bangun tidur tadi istighfar, masuk tandas, nak masuk tu doa istighfar, keluar pun istighfar, ghufranak. Lepas semayang istighfar, lepas tu istighfar lagi berapa banyak sampai tunggu subuh, lepas subuh istighfar lagi, lepas tu duduk istighfar sampai matahari naik isyraq, istighfar lagi, duha pula. Sentiasa naik kenderaan pun minta doa istighfar. Banyak. Ni orang yang beruntung. Ni ciri ahli orang yang bertakwa. Begitu juga Allah Ta'ala sebut di akhir surah Muddathir, juga apa ni, yang masuk ke dalam syurga adalah orang ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, orang yang bertakwa dan orang yang banyak minta ampun. Yang pertama minta ampun. Yang kedua, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya, sama ada dalam susah dia ataupun senang dia tetap pemurah. Jadi dalam menginfak harta, penilaian Allah paling utama adalah hati. Hati itu jadi kesian pemurah, kesian pada orang, nak bagi, tolong, pemurah. Bab amount itu penilaian yang kedua, ketiga, keempat. Berapa banyak dia bagi itu kemudian, tapi hati itu, bab ikhlasnya, bab dia pemurah, kesian pada orang dan sebagainya. Sifat yang ketiga adalah kadhimin al-ghaidh, menahan, melawan perasaan marah. Nak mengamuk boleh kontrol, geram nak marah dah boleh kawal. Kadhimin al-ghaidh. Yang keempat, al-afi wal-afina 'anil nas, iaitu orang yang suka memaaf, suka memaafkan orang. Walaupun dia berhak untuk tuntut, berhak untuk apa ni, bawa kes dan sebagainya, tapi mungkin dia maafkan. Itu 4 sifat yang Allah Ta'ala sebut. Ciri ada 4 ni, dia orang bertakwa. Selain daripada amalan-amalan lah, bab amalan, bab semayang dan sebagainya. Ini bab akhlak, bab sifat yang mulia. Ada 4 ni, ahli takwa, itu jalan syurganya. Sebab tu dia sebut dalam ni, perkara itu hanya diperoleh dengan cara berakhlak dengan akhlak Allah. Itulah akhlak Nabi SAW, itulah akhlak Islam.
iaitu mendamaikan orang-orang yang berselisih, memaafkan, dan akhlak-akhlak yang lain. Dia tak suka cari gaduh-gaduh ni. Dia lebih senang cari jalan perdamaian, jalan ke maaf-maaf. Masya Allah, bukan senang ni kan. Kita kadang-kadang maaf ni ada tahap-tahap dia juga. Kadang time berlaku, okey lah maaf, tapi gigi gini lah, aku maaf okey kan. Esok jadi pula, no, tak ada maaf bagimu kan. Itu tak jadi kemaafan tersebut. Itu kemaafan yang bukan sifat sebenar kemaafan ahli taqwa, ahli syurga tadi. Jadi kemaafan ni kita tengok contoh Nabi lah, itu tahap paling tinggi kemaafan Nabi. Walaupun dengan orang yang terang-terang bermusuh dengan dia, tapi boleh maaf dan jadi kawan rapat. Terus boleh jadi kawan rapat. Ini memang tak terdaya kita nak fikir macam mana kita nak buat macam tu. Bukan takat maaf, tapi boleh jadi kawan rapat, seolah kawan yang banyak bakti, padahal tak pernah buat bakti. Seperti Abu Sufyan bin Harbin, anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Musuh semua ni, dia ni perancang pemuda-pemuda yang hebat dalam perang Uhud, tapi belah musuh lah sebelum Islam. Dan siri peperangan yang lain, dia orang ni berperanan penting untuk mengalah dan mengalahkan tentera Islam. Tapi bila masuk Islam, terus jadi sahabat rapat dengan Nabi. Khalid bin Walid terus diberi gelaran Saifullahil Maslul kan. Jadi tengok bagaimana kemaafan Nabi tahap yang paling tinggi. Tak ada lagi orang yang sanggup maaf kepada seorang sepertinya tingginya tahap kemaafan, darajat kemaafan Nabi SAW. Maaf, sanggup jadi kawan, lupa habis. Semua jahat dia tak sebut langsung, tak ungkit sikit pun. Ini kemaafan yang paling tinggi. Kemaafan kita sekurang-kurangnya, saya maafkan, tak tuntut, sudahlah tu. Tak jadi kawan pun, okey, mungkin tahap kita lah kan. Kini renunglah diri anda agar hati anda luput dari dosa penganiayaan, iaitu kezaliman, atau lembutkanlah hati anda sehingga anda dimaafkan, insya-Allah. Dan terkadang kemaafan ni betul-betul ikhlas lah yang betul-betul nilai di sisi Allah Ta'ala. Kadang kita maaf terpaksa. Contoh, kita orang tu memang dia ada kekuatan hebat, dia langgar kereta kita kan, kita nak tuntut dengan dia tak berani. Ini tak pegawai besar ni, kita tuntut silap kita yang kena. Tak apalah, aku maaf je lah. Ini kemaafan yang tak dikira nilai kemaafan yang sebenar, kecuali betul-betul dia ikhlas lah, bukan kerana takut dengan orang tu. Kalau maaf ni, maaf nak lepas, tapi belakang maki hamun, keluar perkataan yang tak baik, itu tak jadi kemaafan. Yakinlah anda akan kebahagiaan abadi. Bagaimana mungkin kebahagiaan anda berada dalam keadaan anda menolak ketaatan kepada qada dan ketertanggalan pakaian keredaan dari diri anda. Yakinlah kita akan dapat kejayaan abadi, walaupun kita lawan hati kita dan sebagainya. Sebab banyak lagi amalan lain mungkin tak terima. Kadang-kadang kita buat sembahyang tapi tak diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Rahmat dari mana? Daripada kita maaf orang. Allah kesian dengan kita. Yang tadi pun Allah ambil lah amalan kita. Terkadang Allah terima amalan seorang bukan kerana kualiti amalan dia, tapi kerana sifat dia yang lain. Allah tengok sembahyang, alamak sembahyang dia tak berkualiti, sembahyangnya banyak kekurangan, cacat, amalan dia banyak kurang, cacat, banyak, boleh reject lah nak ikutnya. Tapi kerana hatinya suka maafkan orang, banyak istighfar, pemurah, sifat-sifat ni, sehingga Allah maafkan ini, Allah terima. Buktinya hadis Nabi SAW. Nabi bila ditanya, ya Rasulullah, siapa amalan yang diterima dan pahalanya besar di kalangan kami yang salat ni? Nabi kata, orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala.
berzikir kepada Allah Ta'ala. Ditanya lagi, di kalangan kami yang jihad, orang yang banyak berzikir. Di kalangan kami yang puasa, orang yang banyak berzikir. Berarti ada kekuatan amalan kita yang lain menyebabkan amalan kita yang lemah ni Allah terima juga. Sifat kita yang baik tadi ni hebat, kuat, ikhlas. Amalan ni yang cacat, kurang, banyak ni Allah terimalah sebab yang ni baik. Sebab tu disebut bahawa ingat kita banyak amalan yang kurang, cacat, mudah-mudahan dengan ini jadi menyebab asbab kepada Allah terima. Seperti kisah seorang lelaki yang ahli zikir. Satu ketika orang yang banyak, dia pemurah, penyumbang, Yahya Barmakki. Sebenarnya cerita kisah dia, bagaimana dia ni pemurah. Dia tengok banyak ulama-ulama yang sibuk dengan urusan kerja, duk nak kerja, maksud nak cari pergi kebun dan sebagainya, nak mencari nafkah. Maka dia kata, kamu tak payahlah kerja, pergi mengajar, buat full time kamu untuk dakwah. Sebab kamu ada ilmu. Tentang keperluan kamu, aku yang tanggung. Dia sponsor keperluan ulama. Sehingga bila dia meninggal dunia, dia bukan ulama, dia hanya orang yang berharta, dan dia guna hartanya untuk jaga keperluan para ulama ni, supaya mereka tak menghabiskan masa untuk bekerja nak cari nafkah, biar habis masa untuk dakwah, kan? Maka bila dia meninggal dunia, salah seorang wali Allah di zaman dia bermimpi jumpa dia, tanya, bagaimana keadaan kamu? Oh, dia kata dapat nikmat sekian, masuk syurga lah, dalam alam barzakh. Ulama tu tanya, amalan kamu tak hebat pun, maksudnya taklah banyak seperti ulama, macam mana, dan kamu urusan perniagaan tata bercampur dengan benda yang tak baik dan sebagainya, macam mana kamu boleh selamat, dapat nikmat macam kedudukan darajat para ulama? Maka dia kata, kerana doa daripada si fulan ulama tersebut yang dia sponsor. Itu dia pun terjaga. Esok dia bertanya, apa doa kamu untuk Yahya Barmakki? Maka dia kata, setiap malam tak pernah aku lepas sejak dia mencukupkan keperluan duniaku. Aku doakan, ya Allah, seperti mana dia cukupkan keperluan duniawiku, maka engkau cukupkanlah segala-gala kecukupan keperluan akhirat dia, ya Allah. Jadi amalan dia kurang, tapi ditampung dengan kepemurahannya, sehingga semuanya diterima, dimaafkan kesalahan dia dan sebagainya. Dan seorang lelaki lain pula, seorang yang ahli perniagaan, orang kaya di Baghdad. Satu ketika dia meninggal dunia, maka ulama bermimpi jumpa dia, tanya, macam mana kedudukan kamu? Dia kata, nikmat. Apa poin amalan yang diterima oleh Allah sehingga kamu dapat darajat yang tinggi ini? Dia kata, tidak lain, kerana hati aku sangat suka untuk hadir majlis ilmu fulan-fulan, majlis ilmu bacaan hadis. Kenapa kau suka hadir majlis tersebut? Sedangkan dia bukan ulama, dia bukan, dan kerana aku lebih suka hadir dan dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan dia banyak bersalawat, cinta pada Nabi. Ini menyebabkan yang lain tu Allah maafkan dan Allah terima. Jadi begitu juga dengan sifat mulia tadi. Kadang-kadang kekuatan orang tu, sebab tu kita tak boleh tengok orang ni tak rajin pun solat sunat, macam mana nak masuk syurga? Tak, mungkin kekuatan dia bersudut lain, sudut hartanya, sudut sifat dia yang mulia. Kerana hadis Nabi sebut, tidak ada akhlak, tidak ada sesuatu yang paling cepat memberatkan timbangan hasanat, pahala, melebihi daripada akhlak yang mulia. Ini paling cepat memberatkan timbangan pahala kita, akhlak yang mulia. Dia termasuklah memaafkan, banyak beristighfar untuk kita, untuk mukminin mukminat. Jangan lupa istighfar kita untuk mukminin mukminat. Nabi kata, siapa yang beristighfar untuk mukmin dan mukminat, maksudnya seluruh orang beriman, lelaki perempuan, maka Allah akan beri pahala kepada dia sebanyak bilangan mukminin mukminat. Iaitu lafaz seperti dalam Quran sebut, kita sebut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kan? Astaghfirullah, selalu kita sebut astaghfirullah
lil mukminin wal mukminat, tambah tu je. Aku meminta ampun untuk seluruh mukminin dan mukminat. Sekurang-kurang yang dijadikan amalan para habaib kita, para ulama, 27 adalah bilangan 27 ni ada sinonimnya, ada ni 27 kali pagi, 27 kali petang. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Okey, tadi padahal telah dijanjikan kepada anda kebahagiaan yang tidak ada penderitaan sesudahnya dan kenikmatan yang tidak dilingkupi kefanaan, iaitu kejayaan akhirat. Ketika itu hati anda terbang dalam keadaan senang dan bahagia, serta wajah anda putih dan memancar cahaya seperti cahaya bulan purnama. Bayangkanlah anda berjalan di tengah makhluk-makhluk dengan mengangkat kepala dan luput dari dosa, di kalangan orang sedang takut, menderita kerana ketakutan dengan azab depan dia orang di mahsyar nanti. Orang yang selamat akan jalan dalam keadaan selamat, tenang, tak ada masalah. Nampak oleh anda indahnya kenikmatan dan sejuknya keredaan yang berkilauan di dahi anda. Sementara makhluk yang terdahulu dan terkemudian memandang anda dan memandang keadaan anda, mereka menginginkan kebagusan dan keindahan seperti anda. Lalu para malaikat berjalan di hadapan dan belakang anda sambil menyeru sebagai persaksian, inilah fulan-fulan. Dengan bangga disebut nama, diisytiharkan, inilah orang ni fulan-fulan, diisytiharkan dengan nama yang baik. Semoga Allah meridainya, ni doa malaikat, dan dia meridainya. Dia meridai Allah, Allah redha pada dia. Padahal telah dijanjikan kepada anda kebahagiaan yang tidak ada penderitaan sesudahnya dan kenikmatan yang tidak dilingkupi kefanaan. Ketika itu hati anda terbang dalam keadaan senang dan bahagia, serta wajah anda putih dan mancar cahaya seperti cahaya bulan purnama. Salah satu daripada hadis Nabi SAW, umat aku di akhirat nanti muka mereka bercahaya terang benderang, umpama cahaya bulan purnama. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kalau bukan nabi rasul, hebat, diberi kemuliaan begitu, cahaya muka terang benderang. Di akhirat nanti mereka adalah al-mutahabbina fillah, orang yang saling sayang menyayangi sesama mereka kerana Allah Ta'ala. Hormat menghormati, tolong menolong, tidak nak supaya orang lain selamat macam mana dia nak dirinya selamat di dunia dahulu, sayang pada orang. Itu salah satu akhlak Rasulullah SAW. Bayangkanlah anda berjalan di tengah makhluk dengan mengangkat kepala luput dosa. Nampak oleh anda indah kenikmatan dan sejuk keredaan. Ini telah berasa kebahagiaan. Ia telah berasakan kebahagiaan yang tiada penderitaan sesudahnya selamanya. Apakah anda mengira bahawa kedudukan ini tidak lebih agung daripada kedudukan yang anda raih dalam hati manusia dunia kerana riak? Nak yang mana? Nak yang kedudukan tadi, cahaya muka, cahaya jalan dengan bangga di akhirat, ataupun kau nak puji-pujian orang je, tak ikhlas? Buat amalan kerana riak, menghina orang untuk dapat kejayaan engkau, jatuhkan orang lain untuk naikkan engkau. Kau nak macam tu? Dunia ya, engkau bahagia, engkau bangga, orang puji engkau, kan? Walaupun ambil yang benda yang haram, dia sumber scam ke tak scam ke, ambil juga. Kau berjaya dunia, tapi di akhirat tersiksa, wal'iyadzubillah. Biar kehidupan dunia kamu dalam keadaan sederhana sekadar ni, yang pentingnya benda tersebut boleh bawa kepada kejayaan akhirat. Jika anda tahu bahawa ia lebih baik, bahkan tidak ada bandingannya, bertakwalah untuk meraih kedudukan itu dengan keikhlasan yang jernih dan niat tulus dalam muamalat anda dengan Allah. Ya Allah, ikhlas ni lah yang paling kita gerun. Kerana Nabi sebut ikhlas adalah sesuatu benda yang paling rahsia. Paling rahsia.
seumpama semut hitam di atas batu hitam waktu malam gelap. Macam mana kita nak tahu? Dan kita pun tak tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Dan diambil kira batal keikhlasan walaupun amalan kita yang berpuluh tahun yang lepas. Tah dulu mungkin ikhlas, sekarang ni dah kita jadi riak pula, terbatal dah, yang terpadam habis semua. Tu takut dengan ikhlas. Jadi apa nak buat? Maka apa ni para ulama mengatakan mulakan dengan niat sebelum kita buat sesuatu. Ikhlaskan kerana Allah Ta'ala. Itu seolah jadi benteng supaya amalan kita tadi tak terlibat dengan riak. Dah simpan, dah siap dah benteng siap dah. Macam mana? Kita nak pergi mana? Nak pergi ke majlis kuliah kerana Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi SAW, semata-mata mentaati perintah Allah, untuk mendapat belajar ilmu dan menyebarkan ilmu. Contohnya niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Seperti ialah para ulama kita, para habaib, contohnya mereka utamakan sangat niat ni. Niat sebelum buat sesuatu. Contoh yang kita baca niat Imam Haddad tadi ni, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir, itu antara niat nak belajar ilmu. Kita belajar ni semata-mata kerana Allah Ta'ala, untuk belajar ilmu dan mengajar pula ilmu, dan nak ambil manfaat ilmu dan nak memberi manfaat ilmu. Akhirnya kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau gitulah niat kita, maka mungkin tengah-tengah perjalanan tertimbul riak, kan? Kita tak sedar, kan cakap dah jadi riak, insya-Allah terhindar sebab niat kita tadi utamakan, Allah utamakan niat kita tadi. Sebab tu penting amalan niat, sehingga Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap hanya saja amalan itu dikira kerana ada niat. Tak ada niat, tak dikira amalan, sia-sia. Sebagai ulama mengatakan, ini yang tak ada niat, tak dikira amalan, tak diterima amalan, iaitu amalan yang khusus yang ada kewajiban niat, seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Adapun macam kita nak pergi ziarah orang, nak beli barang, nak pergi kerja, perlu niat, walaupun tak wajib niat. Tetapi kalau niat akan menyelamatkan kita punya amalan kita, perbuatan kita tadi. Kita datang kuliah tak niat pun datang juga, sampai juga, kan? Tetap dapat ilmu juga, dengar juga ilmu-ilmu yang dibacakan. Tapi kalau kita niat, maka Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya sahaja Allah memberi pahala pada seorang tu bergantung apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Kalau dia niat tujuan apa? Tujuan contoh tujuan yang tak ada kena-mengena dengan ilmu, tujuan nak pergi mantau tengok siapa datang, siapa tak datang, kan? Semata-mata kerana tu, dia dapat yang tu je lah. Kalau pergi kerana nak cari redha Allah, nak cari keampunan Allah Ta'ala, nak mendapat darajat yang tinggi bersama Nabi SAW di akhirat nanti, syurga Firdaus, kerana nak menghubung silaturahim, kerana nak menunai hajat saudara muslim, kerana nak menggembirakan hati saudara muslim, Allah akan bagi pahala semua saluran melalui apa yang kita niat tadi ni. Itu ada satu kitab, kalau boleh ada satu masa siapa-siapa belilah, baca tengok. Perlu jugalah dibahas, kan? Kitab niat, ringkas je, nipis je, ada dijual di ini, dah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lah, tapi kita boleh baca. Kitab niat ni asal ditulis oleh Habib Sa'ad Al-Idrus. Dah meninggal dunia baru 2-3 tahun yang lepas kot meninggal dunia macam tu. Jadi dia imam salah satu masjid di Tarim, Habib Sa'ad ni. Jadi Masya Allah, kalau boleh carilah kitab tu, baca. Dia listkan niat belajar ilmu, sebut benda ni kerana nak buat ni. Niat kerana nak hadir masjid, kerana ni niat. Dia listkan apa yang patut kita niat, supaya satu amalan tapi pahala kita banyak. Kerana niat kita banyak, banyaklah pahala kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, Allah bayar pahala bergantung apa yang dia niat. 10 niat dia dalam satu kerja dia buat, dia niat 10 benda, dapat pahala 10 saluran. 100 benda, 100 saluran. Seperti majlis ilmu, kan? Orang tak niat mungkin start kereta sampai duduk balik, dapatlah ilmu,
dapatlah pahala hadir majlis ilmu, tapi dia tak dapat dari saluran-saluran lain, saluran silaturahim, saluran menggembirakan orang. Kita datang menggembirakan orang, oh ajar saluran masuk, oh ramai alhamdulillah, kan, menggembirakan, masuk idkhalis surur. Dan bagai lagi lah cabang niat. Dalam buku kitab niat tu bagus untuk kita baca dan kita amalkan. Okey, disebutkan tadi, jika terjadi sebaliknya, na'udzubillah, kecuali keluar dari lembaran anda kejahatan yang anda anggap remeh, padahal di sisi Allah Ta'ala merupakan sesuatu yang besar, kerananya dia membenci anda. Ada benda-benda yang kita anggap tak ada apa-apalah, kan? Contoh bab kita tak minta maaf kat orang, ataupun dalam bab mungkin kita ambil barang orang, kita nampak macam simple, pen sebatang, tak apalah, takkan dia nak tuntut. Tah yang tu lah yang kenangan dia apa sebagainya, dia sayang sungguh, kan? Jadi benda-benda yang simple pada pandangan kita, tapi kadang di sisi Allah Ta'ala sangat bahaya. Itu yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik. Di akhir zaman nanti, orang memandang remeh pada sesuatu perkara, yang mana perkara tersebut kalau ada di zaman kami anggap perkara tersebut perkara yang membinasakan, yang sangat bahaya, yang sangat menakutkan, ya. Jadi gitulah, kita dah berada di zaman-zaman yang orang pandang remeh hal-hal yang kecil. Seperti contoh Nabi sebut, dua kubur ini, dalam hadis yang kita selalu dengar, kan, dua kubur ini sedang kena siksa, wa ma yu'adzabani fi kabir wa yu'adzabani fi kabirin wa innahuma kabirun, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi sebut dua ahli kubur ni sedang kena azab bukan sebab perkara besar-besar, tapi dosanya besar. Bukan perkara besar, bukan bunuh orang ke, bukan zalim orang ke, sakiti orang dengan perkara yang besar-besar, tapi perbuatan yang simple-simple, kecil-kecil, tapi dosa yang kecil itu pun dosa besar, kena azab ni sedang. Itu Nabi ambil pelepah tamar, pacak di kubur mereka. Nabi mengharapkan mudah-mudahan pelepah tamar yang masih basah hidup ni berzikir, sedang berzikir pada Allah, zikir mereka meringankan sedikit azab mereka dalam kubur ni. Zikir pokok tu sunnah kita tanam pokok-pokok di kubur-kubur, dan Nabi pernah juga tak tanam pokok, dia ambil batu kerikil, batu-batu ni, batu tu pun hidup, dia berzikir pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan zikir je. Sehingga Imam As-Sawri, Imam Sufyan mengatakan, kalaulah, Imam Qurtubi juga komen, kalaulah zikir pokok yang kita pun tak dengar suara dia boleh beri kesan kepada ahli kubur, takkan zikir orang manusia ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada manfaat kepada ahli kubur. Pokok punya zikir pun beri manfaat, lebih lagi dengan kalam Allah, Al-Quran yang kita bacakan dan sebagainya. Jadi Nabi sebut mereka diazab bukan kerana perbuatan besar, tapi perbuatan kecil, dosa yang besar. Apa dia? Yang seorang fa innahu la yastatiru fil baul, dia tak tutup ketika kencing. Dan riwayat lain la yastabri'u fil baul. Dua. Sama ada dalam satu riwayat dia kencing terdedah, kan? Contoh maaf cakap tentang kalau tandas orang lelaki ni, dia ada tempat berdiri, kencing berdiri, dia tak ada pengadang mana pun, dia pun papan itu, kalau member jenguk sebelah memang nampak lah. Ini tak boleh, Nabi tak bagi kita buat tempat terdedah. Yang keduanya riwayat la istabri'u fil baul, dia tak istibrak ketika kencing. Jadi perbuatan tersebut bukan jenayah besar ke? Tak ada dalam akta undang-undang negara, tak ada pun, kan? Perbuatan simple, tapi dosanya dahsyat, besar. Satu lagi yang ni pula, fa innahu yamshi bin namimah, kerana bawa mulut, sebar fitnah, benda yang tak betul pun dia sebar-sebarkan, jadi batu api, lagakan orang. Benda tersebut kadang-kadang orang tak dianggap sebagai jenayah besar, tak dianggap sebagai perbuatan dahsyat, tapi perbuatan kecil itulah di sisi Allah besar. Itu disebutnya di sini, padahal di sisi Allah merupakan sesuatu yang besar, kerananya dia membenci anda. Mungkin disebab tu dia berkata, Allah berkata, bagimu laknatku, hai hamba-hamba yang jahat, aku tidak menerima ibadah-ibadahmu. Mungkin kerana akhlak jahat, ibadah baik pun Allah tolak.
Seperti seorang yang disebut Zul Khuwaisirah di zaman Nabi, dia komplain Nabi kan? Dia, dalam perang Hunain, selesai perang Hunain, Nabi bagi harta rampasan perang. Kebanyakan Nabi bagi tumpuan kepada orang yang baru masuk Islam, walaupun mereka kaya, walaupun zaman dia tak Islam, dia kaya raya, dapat unta banyak, dapat kuda dan sebagainya. Tapi yang bersama dengan Nabi daripada Madinah ni mungkin dapat benda yang pedang, perisai, baju besi kan. Jadi dia orang, ada seorang yang tak sanggup menerima benda tu, dia anggap Nabi tak adil. Dia kata Muhammad tak pernah berlaku adil dalam pembahagian harta. Dia komplain belakang Nabi. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengar sampai pergi pada Nabi. Dia kata aku mesti cerita pada Nabi. Maka dia pergi cerita, ya Rasulullah, si fulan tu komplain engkau dengan demikian. Maka terus muka Nabi berubah. Riak muka Nabi daripada nampak ceria, kemenangan tadi ceria, tapi berubah jadi macam kita masam muka lah. Terus Nabi terdiam dan Nabi sebut, mudahan Allah rahmatilah Musa, kerana Musa lagi dahsyat menerima tentangan daripada kaumnya, penghinaan daripada kaumnya, tetapi dia orang yang kuat bersabar. Nabi ingat Nabi Musa. Sebab apa? Mudah-mudahan kekuatan Nabi Musa tu menyerap masuk kepada Nabi SAW. Akhirnya dikatakan fulan tersebut terus dihina oleh Allah Ta'ala sehingga dia mati dalam keadaan kafir wal'iyadzubillah. Kerana sedangkan dia datang daripada Madinah, sahabat, asal sebelumnya sahabat, sembahyang bersama Nabi, perang bersama Nabi dalam perangan sebelum Hunain, hijrah datang daripada Mekah ke Madinah, pembukaan kota Mekah, Masya Allah, hebat ni bersama Nabi. Tapi kerana satu je, akhlaknya tak ada dengan Nabi kan? Dia tak pandang kemuliaan Nabi SAW, hina pada Nabi SAW, satu tu habis, yang lain Allah tolak. Jadi itulah kadang-kadang kita tak menilai hal-hal akhlak, sehingga amalan kita anggap aku dah banyak semayang, aku dah banyak sedekah, aku dah banyak ni, tak diterima, ditolak oleh Allah. Mungkin akhlak kita bermuamalah dengan kawan, menyakiti orang dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Anda tidak mendengar seruan ini kecuali menghitam wajah anda. Seruan kata kamu, inilah fulan bin fulan, dia dapat kebahagiaan, disebut tadi kan. Kemudian para malaikat murka kerana kemurkaan Allah. Bila Allah murka, semua makhluk Allah yang lain, yang para malaikat akan turut murka. Mereka tambah mengatakan pula malaikat ni, bagimu laknat kami, kami pun laknat juga. Allah dah laknat, kami pun laknat engkau, dan laknat seluruh makhluk. Ya'udzubillah min dzalik. Kita kalau dapat satu perkataan laknat pun dah sangat menakutkan. Ini kan bila Allah laknat, para malaikat seluruhnya laknat, dan semua para makhluk yang lain pun akan laknat pada sefulan tersebut. Laknat ni maksudnya diharamkan terus daripada belas kesian Allah, rahmat Allah. Haram, dia takkan dapat. Orang yang buat dosa-dosa tapi tak dapat laknat, kemungkinan rahmat Allah kena pada dia, Allah maafkan, Allah padam, boleh jadi. Seperti mana kisah Allah sayang pada seorang hamba yang menyayangi binatang, kisah perempuan bagi minum pada anjing kan. Walaupun dosa dia banyak, tapi kerana sifat sayang dia, Allah sayang pada dia pula. Sayang Allah kena pada dia, habislah dosa-dosa diampun. Nak cari rahmat Allah tu, rahmat tu lah kasih sayang. Irhamu man fil ard, kata Nabi, yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada penduduk muka bumi, nescaya Allah kamu akan dapat kasih sayang daripada penduduk langit, di kalangan para malaikat yang mendoakan. Sudah pasti doa mereka dapatlah rahmat Allah pula. Ketika itu malaikat Zabaniyah memukul anda. Malaikat Zabaniyah tugasnya apa? Tugas dia humban ahli neraka dalam neraka. Malaikat Zabaniyah akan tugas dia menghumban orang dalam neraka aja. Allah kata ni neraka, dia pegang, dia akan humban dengan sehina-hinanya. Ia murka kerana kemurkaan penciptanya Allah. Kerana Allah murka, dia pun turut murka, habislah neraka lah tempat dia, tempat humban orang tu. Lalu ia berkata kasar kepada anda, malaikat Zabaniyah. Mereka memegang ubun-ubun anda. Ubun di mana ni depan ni, macam kan kalau orang yang jahat
Kita tengok ada heret orang nak buat jenayah, dia mesti pegang ni heret, itu nampak kezaliman, kejahatan itu, nak bagi sakit orang tersebut. Pegang ubun-ubun anda dan mengheret anda di tengah-tengah makhluk-makhluk. Mereka memandang hitamnya wajah anda dan penampakan kehinaan anda, sementara anda memanggil kerosakan dan kebinasaan. Mereka mengatakan, inilah fulan-fulan, Allah telah menampakkan keburukan dan kehinaan, lalu dia melaknatnya dengan keburukan dan kehinaan pula. Ia kemudian berasakan penderitaan. Ia tidak bahagia selamanya setelah itu. Barangkali itu akibat dari dosa-dosanya yang tersembunyi dari penglihatan hamba Allah, kerana ingin memperoleh pujian. Na'udzubillah min dzalik. Atau kerana takut dinampakkan keburukan di hadapan sekumpulan hamba Allah di dunia, dan kemudian ia tidak takut dinampakkan keburukan yang lebih besar di hadapan para penghuni langit. Takut dengan orang, tak takut dengan Allah, kan? Memang kita dituntut untuk jangan dedah kejahatan kita pada orang. Adakah itu dosa ni sebut dia sembunyikan daripada orang, kan? Tak boleh kita mengaibkan orang lain, tak boleh juga kita mengaibkan diri sendiri. Kena jaga maruah kita, kan? Walaupun kita ada silap dosa semua, jangan duk cerita aku pernah buat ni, aku pernah buat ni. Malu lah sama. Jadi sifat malu pada orang akan membawa pada mungkin sifat malu pada Allah. Mungkin pada awal dia malu pada orang, tapi bila diterapkan akhlak, niat, ikhlas, mungkin itu membawa kepada malu pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita nak ni disebut bahawa menyembunyi keaiban. Tak boleh kita dedah keaiban kita pada orang, dan tak boleh kita membuka keaiban orang pada orang lain. Tak boleh. Man satara uyuba akhihi satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Siapa yang menutup keaiban saudaranya di muka bumi, maka Allah juga akan tutup keaiban dia di akhirat. Bukan berarti dia seperti dalam ni sebut apa tadi, dosa-dosanya yang tersembunyi dari penglihatan hamba, kerana ingin ni kerana dia sengaja nak menonjolkan, nak berlakonkan benda yang baik, seperti orang munafik. Munafik dalam dia memang tak terima, dalaman ni yang tersembunyi dalaman tu dia benci Islam, benci Rasulullah, tapi berlakon buat-buat dia baik, kan? Ini sebenarnya yang disebut dalam penghinaan ni. Tapi adapun dosa-dosa kita, silap kita yang lampau-lampau cerita kita lama-lama jahiliah dulu ni, tak payah nak cerita kat orang. Kerana malu kita dengan dosa yang lampau, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kita takut dengan dosa kita yang lampau. Kalau orang tu masih bangga-bangga dengan dosa lama, oh engkau baru buat banyak ni, aku dulu lagi besar daripada engkau. Kau tahu tak? Cik, kan? Kalau duk bangga dengan dosa dia, seolah dia tak nak dipadamkan oleh Allah Ta'ala lagi, nak congkeh-congkeh lagi, nak gembar-gembur lagi cerita-cerita jahat dia dalam lama. Cukuplah, tutuplah, ya. Yang dia punya pun tutup, yang orang punya pun dia tutup. Ini keadaan yang dimasukkan dia sembunyi tadi adalah nifak tu. Benci pada Islam, tak suka Islam, tapi berlakon kononnya dia orang baik Islam dan sebagainya. Itulah keadaan anda, tetapi anda tidak merasakan bahaya itu. Wallahu ta'ala alam. Dalam tajuk yang berkaitan dengannya didatangkan beberapa komen-komen dan sebagainya. Ada sikit masa lagi, kita sambung ataupun ada soalan? Kalau tak, kita sambung tajuk ni lagi. Jadi kita sentiasalah mohon kemaafan, dan orang yang mudah memberi kemaafan pada orang, mungkin kita juga ada salah dengan orang, tak kita tak sempat pun nak minta maaf dengan orang tu dah meninggal dunia ke apa sebagainya. Kalau kita hati mudah memaafkan orang, Allah tak akan biarkan kita. Pasti Allah akan detikkan hati orang tu, maafkan kita. Detikkan hati orang tu, maafkan kita. Detikkan sana, semua hati ni kawalan. Ya muqallibal qulub, Allah yang kontrol hati ni. Allah boleh kontrol hati orang tu bagi marah, Allah boleh kontrol hati orang tu bagi maaf. Kita nak dapat orang tu maaf kita, kita dulu yang maafkan orang. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, surah Ar-Rahman. Balasan orang yang buat baik, Allah akan balas kebaikan yang sama.
Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mendorong kita, memberi taufik pada kita ke jalan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung sikit tajuk yang ke-50, kesabaran dan rasa sakit. Ni semua tajuk-tajuk yang senang kita nak ceramah, nak buat yang susah. Nak ceramah, nak cakap, nak baca senang. Ya Allah. Barang siapa ingin selamat dari azab Allah, memperoleh pahala dan rahmatnya, serta masuk ke dalam syurganya, hendaklah dia menahan diri dari keinginan kepada keduniaan. Sabar. Hendaklah dia bersabar di atas kesengsaraan dan bencana dalam kehidupan. Sabar banyak cabang. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sabar ada 3 jenis, 3 kategori, 3 tingkat. Sabar yang pertama dalam nak melakukan amal ibadah. Seperti kita ni tengok tuan-tuan, perempuan semua sabar je dengar saya cakap, kan? Nak buat ibadah kan, sabar datang masjid. Walaupun kena cek suhu lah, kena catit dulu lah, kena bawa tu, kan? Ada ketika di satu tempat saya bawa syal. Dia kata, "Ustaz buat sejadah." "Tak nak, saya guna syal." Tak boleh Ustaz, tak boleh. Alamak, mana dah parking jauh. Baru muncullah orang lain, tak apa-apa, saya ambil masjid punya lah bagi. Jadi sabar je kita. Walaupun kesabaran tu sabaran yang kecil je lah. Tapi kalau kesabaran yang hebat-hebat ni, contoh-contoh para sahabat, orang-orang saleh dan sebagainya, ini tahap kesabaran yang sangat dahsyat. Bagaimana mereka sabarnya Yasir dan Sumayyah, kan, yang Nabi duduk tengok je, Nabi tengok je lah. Isbiru ya ala Yasir, sabarlah kamu wahai keluarga Yasir, sabarlah kamu wahai keluarga Yasir. Nabi duduk cakap seorang-seorang ni, dia kena siksa, kan, sampai terkoyak badan terbelah dua, disulah kemaluan Sumayyah dengan tombak, cucuk di bawah sampai naik ke perut dia, kan. Itu kesabaran tahap yang sangat dahsyat. Maka tak nafikan mereka terus langsung ke syurga tanpa proses. Tak ada sakit untuk hidup mereka di akhirat nanti, tak ada langsung, sebab mereka dah sakit dah kat dunia. Tapi kesakitan yang bawa kepada kebahagiaan. Itu tolak keinginan dunia. Apa keinginan dunia? Kalaulah sahabat-sahabat tadi ni nak keinginan dunia, sudah pasti mereka okeylah keluar Islam, selamat, kan? Nak selamat hidup dunia, keluar Islam. Kalau duduk dalam Islam, kena siksa, hidup teruk-teruk dan sebagainya. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, orang Rum. Dia bukan orang Arab, tapi dia sebelum dia Islam tu, dia ditangkap jadi hamba, dibawa sampai ke Mekah, akhirnya dia dimerdekakan. Dan dia orang Rum, orang Rum lah. Kalau dulu bukan keturunan Arab. Dia pandai berniaga. Jadi bila dia merdeka, dia boleh berniaga untuk kekayaan dia. Kalau dia hamba, dia berniaga untuk tuan. Kekayaan, untung tuan yang dapat. Jadi dia berniaga jadi kaya-kaya. Bila kaya-kaya, Nabi dah hijrah ke Madinah, dia pun nak hijrah lari keluar Madinah, nak pergi Madinah. Tapi kawan-kawan dia yang sebisnes dengan dia tahu dia ni nak ikut Muhammad ni, sekat tengah jalan nak bunuh dia. Pasal apa? Engkau dulu masuk Mekah miskin, jadi hamba, dah kaya nak bawa lari kekayaan keluar. Dia kata, kau tengok aku apa yang aku bawa, kuda dan bekalan, itu je, tak ada kekayaan aku bawa. Tak, kami tak nak izinkan kamu keluar dari Mekah. Sebab dia orang tahu hilang dia, mungkin bisnes dia orang tak naik, sebab dia ni yang pandai, kan? Jadi dia orang sekat dia. Dia ugut macam tak nak, dia orang tak nak lepaskan dia. Maka dia kata macam ni lah, kau nak harta kekayaan aku? Dia orang tahu harta dia banyak. Okey, kami nak. Mau tak kau lepaskan aku, bagi aku bebas jalan, dan aku bagi tahu di mana harta aku, kau ambil lah. Maka dia orang kata, okey boleh kalau gitu, kan? Dia bagi tahu harta aku emas sekian banyak dekat belakang gunung tu, dekat sini, dekat sana sini. Dulu dia orang simpan tanah semua, kan. simpan sana banyak. Dia orang berebut, terus pergi berebut harta yang dibagi tahu tadi. Maka dia terus tenang sampai ke Madinah tanpa gangguan, dengan kuda seekor, bekalan uncang tu je, apa pun tak ada. Sampai Madinah, Nabi sambut dia. 2 hari dah Nabi datang. Oh, tak sampai lagi Suhaib. Esok sampai
Nabi sambut di sempadan tu di Madinah, sambil Nabi mengucap Rabiha bai'a Suhaib, Rabiha bai'a Suhaib, Rabiha bai'a Suhaib. Untung besar perniagaan Suhaib Ar-Rumi. Untung sungguhlah perniagaan Suhaib, untung sungguhlah perniagaan Suhaib. Kalau kita tengok apa yang dia untungnya, harta semua orang kebas, harta semua orang curi, yang dia datang kuda dengan bekalannya. Apa untung? Untung akhirat. Kalau dia orang tak sabar dengan kehidupan Islam, mereka sudah pasti tak nak ikut Nabi. Lebih utamakan harta benda mereka dan sebagainya. Sebab tu disebutkan di awal muqaddimah tajuk sabar ni, menahan diri dari keinginan kepada dunia yang menghalang jalan akhirat. Kalau kita dapat dunia itu yang boleh bantu jalan akhirat, silakan, kan? Tapi kalau dunia yang menjadi penghalang pada jalan akhirat, ini tolak. Tak dapat pun tak apa. Seperti rasuah, benda haram, kan? Perjudian dan sebagainya. Untung boleh dapat untung, boleh kaya, boleh mewah, tapi boleh menyekat jalan akhirat. Tak nak, tolak tepi, insya-Allah. Hendaklah dia bersabar di atas kesengsaraan dan bencana dalam kehidupan dunia. Semalam saya ada satu kuliah, satu tempat, dia ada seorang lah, saya tak nak sebut. Dia dulu ni orang besar dalam radio, dalam satu stesen radio, kan? Dia kata, ustaz, masa dia duduk radio era lah, kan? Kan? Masa dia situ buat carta apa lagu era kan, ada carta tu. Dia kata carta masa ni orang berebut nak nama atas. Datang penerbit lagu ni, datang offer, jumpa acara individu, belanja makan, bawa pergi hotel mewah semuanya. Tanya, kereta pakai kereta apa? Kereta sekian-sekian. Nak dah kereta ni. Rumah apa yang kurang? Apa yang tak ada? Kami nak bagi. Nak bagi. Dia pun heran, kenapa nak bagi? Waktu tak cakap lagi, udang sebalik batunya tu. Bagi umpan. Dia dah rasa dah macam tak betul punya ni, kan? Tapi barulah belakangnya kau naikkanlah lagu kami, kan? Orang kami naikkan, bagi carta turut atas supaya jualannya pun besar dan sebagainya. Dia kata yang datang ni bukan penerbit lagu-lagu Malaysia ni syarikat dunia punya, kan? Tapi wakil di Malaysia lah datang nak bagi umpan tu, pergi umpan ni, nama-nama account kau nak duit, kau bagi beg kosong, kami boleh bagi duit. Punya tawaran-tawaran tu, kalau iman, kan, tak sabar dengan kehidupan dunia, dah ambil awal dah. Tapi tu saya tengok, Masya Allah, dia istiqamah dengan kuliah. Tiap kali kuliah dia datang. Saya nampaklah ceria, cahaya wajahnya ni orang yang baik. Allah pelihara dia ni. Dia kata bukan sekali, ustaz, banyak kali saya pindah ke radio ni, datang macam-macam tu, tawaran-tawaran yang macam tu, kan? Jadi mulanya saya dah rasa ragu-ragu. Saya tahu ragu-ragu yang ada pada dia, nak terima ragu-ragu tu adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah nak jaga dia, sehingga akhirnya dia dibuang. Adalah sebab-sebabnya, mungkin berkaitan dengan duit tu sebagainya, sehingga dia tak nak orang nampak dia lain macam ni, orang tolak-tolak. Jadi cara Allah pelihara seorang, mungkin akhirnya dia dipecat, mungkin dia dibuang, mungkin dia dibenci oleh orang-orang yang akan bawa kepada neraka, wal'iyadzubillah. Maka dia dijauhkan. Itu Allah pelihara dia. Jadi Masya Allah, saya tengok dia ni hebat betul lah, tahan, kita sebut tahan daulat, kan? Hebat betul, tahan daulat betul kau ni, kan? Dia kata walaupun waktu mula kerja tu dia apa pun tak ada lah, kira rumah tak ada, peti ais pun tak ada, baru kahwin, baru mula kerja, kan? Sehingga kau nak makan ais, kena beli ais semua susah. Tapi ditawar macam tu pun dia sanggup tolak. Hebat, Allah pelihara dia, Allah jaga dia. Mungkin ada doa-doa pelindung pada dia ni, mungkin dari mak dia ke, ayah dia ke, dan sebagainya. Jadi terkadang kita ni dapat hidayah, jadi baik, rajin majlis ilmu, rajin beribadah, kita pun tak tahu macam mana kita terbawa ke sini kadang-kadang, kan? Ada orang cerita-cerita macam tu, dia pun tak tahu dia terbawa, walaupun dia hidup dulu dengan keadaan maksiat dan sebagainya. Bila tengok-tengok, rupanya doa daripada maknya, doa daripada ayahnya dah sampai, kan? Dia cerita dulu masa kecil, mak dia ni tak pandai baca Quran, tapi asyik hantar dia pergi ngaji Quran. Zaman dulu, zaman pelita ni, kan, bawa pelita api lagi, pergi ulang alik. Lepas tu, tapi dia waktu remaja jadi liar lah sekejap.
jauh tenggelam dengan kejahatan maksiat. Tapi satu ketika dia kata tak tenang hidup, tak boleh nak hidup dengan cara tu. Dia balik. Tu doa mak engkau. Doa mak tu mungkin tak makbul waktu engkau remaja, makbul waktu engkau dewasa. Jadi mak-mak ni jangan tinggal doa untuk anak. Tak nampak kejayaan depan mata, tak apa, yang penting terus doa. Allah pasti simpan, akan makbul satu hari nanti, akan berjaya si anak tersebut. Sebenarnya disebutkan itulah kesabaran dunia ni. Yang ni yang paling takut kita ni. Kadang-kadang kita pandai cakap ataupun senang, bila ditawar dengan sedikit, haram kan. Bila letak satu beg gitu, berjuta, tak boleh ni. Haram dah tak ada dah. Dah jadi halal. Na'udzubillah. Dan Allah tak uji kita, khususnya saya lah, dengan ujian yang boleh menghancurkan iman, ya. Hendaklah dia bersabar di atas kesengsaraan dan bencana dalam kehidupan dunia. Masya-Allah, sabar. Kalau kau, walaupun kehancuran menunggu engkau ni, kehancuran dunia, tapi aku nak berjaya akhirat, biar hancur dunia tak apa, sabar. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Kesabaran itu ada 3. Kita nak sebut tadi. Sabar dalam ketaatan, iaitu nak sembahyang, nak puasa, nak haji, nak zakat. Sabarlah, sebab tu kita berjaya buat. Nak keluar duit bagi zakat pada orang bukan senang. Nantilah minggu depan pula, bulan depan pula. Nantilah tahun depan pula kita bayar 2 in 1 sekali. Kan? Akhirnya tak jadi bayar langsung. Bukan senang nak keluar, tapi orang yang kuat kesabaran, ini bukan hak saya ni, ini hak zakat, bagi juga, kan? Itu sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua, sabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang haram tadilah sabar. Orang tawar dengan tawaran dan sebagainya, dia sanggup tolak. Serta sabar atas musibah yang ketiga. Sabar atas musibah, sakit, demam dan sebagainya. Dan ketika mendapat kegoncangan jiwa, yang terakhir inilah yang paling utama. Ini khilaf ulama sebenarnya. Ada ulama mengatakan sabar yang paling hebat adalah sabar ketika berdepan dengan maksiat. Ketika kita teringin juga nak buat maksiat tu, seperti tadilah ditawar rasuah dan sebagainya, tapi sanggup tolak. Ini kesabaran yang paling hebat. Sebab nafsu kita ni memang terdorong nak buat benda tu. Ada pula orang suruh buat, ada pula orang nak bagi senang-senang, kan? Tapi kita lawan, tolak. Ini sabaran. Khilaf ulama yang mana lebih hebat antara 3 ni. Ada yang mengatakan yang pertama tadi, sabar nak buat ibadah. Okey. Perenggan terakhir kita baca, barang siapa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, pada hari kiamat Allah memberinya 300 darajat dalam syurga. Sementara tinggi masing-masing darajat itu adalah setinggi antara langit dan bumi. 300 darajat syurga. Barang siapa bersabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah, pada hari kiamat Allah memberinya 600 darajat, seganda lagi tinggi di syurga. Dan tinggi masing-masing darajat adalah setinggi antara langit ke-7 dan lapisan bumi yang ke-7. Maksud paling jauh, langit paling tinggi, bumi paling rendah. Barang siapa bersabar atas musibah, pada hari kiamat ialah Allah memberikan 700 darajat syurga, dan tinggi masing-masing darajat itu setinggi antara arash dan bintang Kartika. Tak mana dengan 3? Wallahu alam. Jadi kita akan huraikan balik berkaitan dengan tajuk sabar ni, insya-Allah. Dan sabar, siapa yang ada sifat sabar banyak, tanda Allah sentiasa beri perhatian kepadanya. Kerana sabar ni adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi kita pun kena minta dengan yang Maha memberi. Doa Nabi sendiri minta kesabaran, doa minta sabar. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, berilah kami kesabaran ketika berdepan dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Berdepan dengan sakit, berdepan dengan kemalangan, berdepan dengan benda yang tak baik, bagi kami betul-betul kuat sabar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah
يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والحروب والفتن والمحن والظلم والجور والجدوى وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته